menjawab soalan yang diberikan oleh peminatnya dengan ludahan dan makian. Jadi, bagaimana individu ini masih tidak diambilkan tindakan? Inilah bukti bahawasanya kawalan media sosial masih longgar kerana masih lagi ada kandungan seperti ini masih berluasa dan tidak diambil tindakan. Maka saya tegakkan kembali kes dan pendirian kami di barisan kerajaan, di mana betapa kami percaya, betapa kami yakin dari aspek pengaruh media sosial titik bertindih remaja hari ini, hilang kesantunan bahasa, wajar diterima atau sensasional lantaran melihat kepada pengaruh media sosial yang bersifat tidak membudayakan dan mendidik kesantunan bahasa kepada remaja. Oleh itu, kami mohon untuk terus mencadang. Dewan Yang Mulia, setiap daripada kita perlu berpijak pada bumi yang nyata. Ya, sememangnya kita menganggap setiap daripada pengaruh media sosial ini menyebabkan kepada remaja hari ini hilang kesantunan berbahasa. Namun apa yang penting adalah, adakah kita menyalahkan pengaruh ataupun kita salahkan pengguna media sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Kerajaan Proksi Pembangkang dan seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan saya titipkan buat anda semua. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya memegang mandat selaku Ketua Pembangkang pada hari ini akan menjalankan beberapa obligasi yang cukup penting. Yang pertama, saya akan menunjukkan kelemahan-kelemahan juga kehilafan yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan sebentar tadi warga Dewan sekalian. Seterusnya, yang kedua, saya akan menegakkan kembali kebenaran yang cuba dipatahkan oleh pihak kerajaan kerana mereka seolah-olah menegakkan benang yang basah. Jadi ayo bersama kami kita beralih pandang, kita cari resolusi dan juga kebenaran yang lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, ayo kita terobos satu persatu kesalahan yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Yang pertama, warga Dewan sekalian, pendefinisian yang telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, ya, saya yakin mereka amat cukup berkeyakinan dalam menyampaikan definisi. Namun sayangnya mereka tidak memberikan definisi yang cukup jelas dan lengkap untuk kita perbahaskan pada hari ini. Maka warga Dewan sekalian, jangan risau, kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Maka kami datangkan dengan pendefinisian yang lebih lengkap untuk kita memahami segala susur galur perbahasan kita pada hari ini warga Dewan sekalian. Pertama sekali, kita lihatkan pada frasa hilang, iaitu mengikut pusat rujukan Persuratan Melayu. Hilang ini bermaksud secara konseptualnya daripada ada dan tidak ada. Manakala faktor pengaruh, frasa pengaruh pula mengaitkan bahawa keupayaan ataupun kebolehan media sosial ini untuk menjadikan remaja pada hari ini hilang kesantunan berbahasa ataupun tidak. Pada hari ini mereka memomokkan kita. Mereka katakan bahawa pengguna media sosial tidak bersalah. Yang salah adalah pengaruh media sosial itu sendiri. Walhal warga Dewan sekalian, saya tanyakan kepada seluruh warga Dewan, adakah jika kita menggunakan pisau, kita membunuh seseorang, adakah pisau yang bersalah ataupun kita yang bersalah? Maka di akhirnya warga Dewan sekalian, sudah tentulah pengguna yang akan salah, bukan pengaruh media sosial. Itulah asas bangkangan kami yang cukup kukuh menunjukkan kelemahan daripada pihak kerajaan. Silakan yang kedua. Baiklah Yang Berhormat, bukankah pengaruh itu asal yang datang daripada pengguna media sosial itu sendiri? Mohon penjelasan Yang Berhormat perlu membanyakkan baca. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka menakrifkan pengaruh ini sebagai satu kebolehan, satu keupayaan untuk mempengaruhi ataupun mendatangkan kesan kepada pemikiran masyarakat itu sendiri. Jika setakat kita berkata tentang pengaruh, kita katakan warganet,
sudah tentu perbahasan kita tidak akan berjalan dengan baik dan tidak adil. Seterusnya warga dewan sekalian, kita lihatkan pula kepada hujah mereka yang pertama, iaitu Perdana Menteri mereka berkatakan kawalan media sosial yang masih longgar. Warga dewan sekalian, kita tidak perlu membicarakan tentang kawalan media sosial walhal saban hari saban tahun telah pun ada ciri-ciri eksklusif yang menyebabkan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp untuk menapis segala kandungan-kandungan yang tidak sopan warga dewan sekalian. Jadi mengapa kita perlu mengaitkan dengan ciri-ciri eksklusif yang terdapat dalam media sosial warga dewan sekalian? Sungguh tidak resonan untuk dibawa berbincang dalam dewan warga dewan sekalian. Seterusnya warga dewan sekalian, mereka datangkan dengan satu bukti sahaja. Mereka katakan apa bos menjawab soalan-soalan pengikutnya dengan kata-kata yang kesat, dengan kata-kata yang kasar. Walhal warga dewan sekalian, jika kita imbas kembali, kita tengok berpengaruh yang cukup ramai seperti Ustaz Adedin Oslan, Ustaz David Liu dan juga Zahid Zidan yang mana mengajar kita untuk terus bersopan santun dan berbudi bahasa, terutamanya dalam kalangan remaja pada hari ini warga dewan sekalian. Seterusnya warga dewan sekalian, memegang mandat juga selaku ketua pembangkang pada hari ini, saya akan melaksanakan penghujahan saya di bawah kata kunci tindakan pengguna yang menyalahgunakan media sosial. Seterusnya, duduk saya bangkit yang kedua yang bakal meranapkan segala hujah pihak kerajaan dengan hujah beliau, iaitu kebijaksanaan pengguna media sosial dalam memilih pengaruh yang baik ataupun buruk. Seterusnya, bangkit yang terakhir, harapan kami yang bakal menapis segala spekulasi yang telah pun dibawa oleh pihak kerajaan itu sendiri. Warga dewan sekalian, tanpa membuang lebih masa, ayo kita bergerak kepada arena penghujahan yang pertama. Hujah perdana kami di bawah lembayu kata tindakan pengguna yang menyalahgunakan media sosial. Kami menekankan kepada pengguna media sosial kerana kita tidak boleh menyalahkan pengaruh media sosial ataupun ciri-ciri media sosial itu sendiri. Namun siapa yang salah adalah penggunanya, warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, ayo kita teliti bersama kami, kita teruskan dan kita fikirkan secara baik sejenak. Jika kita terus menyalahgunakan, jika terus menyalahkan kelebihan-kelebihan yang terdapat kepada media sosial, sudah tentu kita tidak akan tahu siapakah yang bersalah, kerana media sosial saban hari, saban tahun semakin meningkat kemajuannya. Namun siapa yang bersalah adalah pengguna media sosial itu sendiri. Sebelum saya teruskan, sekarang izin agak. Yang berhormat, apakah sebenarnya perbezaan kata frasa hilaf ataupun tidak hilaf dalam pendefinisian anda? Mohon penjelasan. Warga dewan sekalian, saya tidaklah melakukan pendefinisian secara simplistik ataupun andaian semata. Saya bawakan Pusat Rujukan Persuatan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka yang mana menakrifkan hilang ini daripada asal yang tidak ada dan kemudian ada pula warga dewan sekalian. Maafkan saya, daripada asal yang tidak ada, daripada asal yang ada dan sekarang tidak ada. Jadi kita nak buktikan kesantunan berbahasa dalam kalangan remaja pada hari ini telah pun hilang, bukanlah disebabkan pengaruh media sosial semata-mata, namun salah pengguna itu sendiri. Maka di akhir perdebatan, setelah tunjukkan kepada warga dewan, sesungguhnya hujah yang dibawakan oleh pihak kerajaan sememangnya sesuai untuk kita tolak ke luar dewan. Seterusnya, setelah pun menunjukkan hujah-hujah saya di bawah rasional kami, iaitu keupayaan pengguna media sosial yang menghilangkan kesantunan berbahasa dalam kalangan remaja pada hari ini, warga dewan sekalian. Dan seterusnya, setelah membawakan hujah di bawah kata kunci tindakan pengguna yang menyalahgunakan media sosial, maka di akhirnya tiada apa yang saya minta melainkan untuk kita semua sepakat bersatu suara untuk menolak usul pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ketua pembangkang dengan rasa yang menunjukkan dan sekarang saya akan menjemput Menteri Kedua untuk tidak hujah ketua pembangkang dan seterusnya memberikan segala hormatnya dipersilakan.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon keberkatan sepanjang siri Dewan. Assalamualaikum dan salam perdapatan sertifikat Tuan-Tuan yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Barisan Perwakilan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang sekalian. Baiklah, mengenai isu kita pada hari ini, selaku kerajaan yang baik, kami telah nyatakan status quo mengapa usul pada hari ini digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini. Dan kami lihat bagaimana sebuah isu yang pula mengenai seorang remaja yang meluahkan, mencaci dan mengeluarkan kata-kata kesan kepada pembuat soalan sejarah sijil pelajaran Malaysia yang menampilkan bahawasanya remaja ini tidak mengamalkan kesatuan bahasa yang telah kami katakan melalui 3 elemen utama kesatuan bahasa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang hormat. Dan yang ketiga, menunjukkan bahawa bahasa ini yang lembut dan tidak mendatangkan konflik. Itu sudah jelas di meja perwakilan kerajaan mengapa status quo pada hari ini. Dan yang keduanya, mengapa status quo ini kami ambil dan diterima? Kerana apa? Kerana melalui rukun negara yang kelima, selaku rakyat Malaysia, kita perlu memegang hukum rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dan kesopanan kesusilaan ini dalam aspeknya yang paling utama adalah kesatuan berbahasa selaku rakyat Malaysia. Itulah mengapa pada hari ini kami sebagai pihak kerajaan membawa masuk usul kita pada hari ini, warga Dewan sekalian. Baiklah, terus kepada penegasan usul kita pada hari ini. Saya selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini menyokong penuh gagasan usul yang dibawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pengaruh media sosial titik bertindih remaja hari ini hilang kesatuan berbahasa. Baiklah warga Dewan sekalian, usul hari ini wajar diterima Dewan atas rasional lantaran melihatkan kepada pengaruh media sosial yang bersifat tidak membudayakan dan tidak mendidik kesantunan bahasa kepada remaja pada hari ini. Baiklah, saya rasa cukup jelas pembawakan kami di meja perwakilan kerajaan. Seterusnya bergerak kepada bitasan secara definisi konseptual yang dibawakan meja perwakilan pembangkang. Baiklah, pada hari ini kami di meja kerajaan daripada bangun yang pertama hingga duduk juga yang pertama mencari-cari apakah definisi yang sebenar daripada hilang dan tidak hilang. Apakah perbezaan yang dimaksudkan di meja perwakilan kerajaan sebagai satu situasi yang hilang kesatuan bahasa, tidak hilang kesatuan bahasa di meja kerajaan. Namun pada hari ini kami selaku kerajaan yang baik telah mentaksirkan bahawa kehilangan ataupun hilangnya kesatuan bahasa apabila budaya kesatuan bahasa elemen-elemennya tidak dibudayakan dan pembudayaan yang lemah dalam kalangan remaja pada hari ini, inilah adalah keadaan hilang yang sebenarnya kami tunjukkan. Namun pada hari ini meja kerajaan, meja pembangkang tidak menunjukkan apa definisi sebenar tidak hilang. Hanya mereka katakan keadaan ada atau tidak ada. Jadi apa sebenarnya keadaan ada ataupun tidak ada di meja perwakilan pembangkang? Itu sudah jelas tentang pembawakan mereka. Terus bergerak kepada bidasan hujah secara menyeluruh kepada pihak pembangkang. Baiklah warga Dewan sekalian, pada hari ini di bawah kata kunci mereka tindakan pengguna media sosial yang menyalah guna undang-undang. Warga Dewan, pada hari ini usul kita berbunyi pengaruh media sosial remaja hari ini hilang kesatuan bahasa. Sudah tentulah pihak kerajaan menunjukkan bahawasanya pengaruh dan juga kawanan yang tidak ada ataupun lemah dalam media sosial ini mengakibatkan remaja pada hari ini hilang kesatuan bahasa. Dan kita fikirkan bagaimana pengaruh dalam media sosial ini boleh wujud tanpa adanya pengguna media sosial itu. Bukankah pada hari ini kami telah bentangkan bahawanya seorang pengguna media sosial ataupun wujudnya pengaruh dalam media sosial ini daripada kalangan pengguna, iaitu apa-apa yang telah mengeluarkan kandungan-kandungan yang tidak memenuhi aspek kesopanan bahasa. Sebelum itu dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita tidak boleh salahkan pengaruh, kerana jika saya juga sebagai seorang warga saya juga boleh bertindak kurang kesantunan berbangsa. Yang Berhormat, itulah kami katakan pada hari ini pengaruh yang negatif yang kami tunjukkan apa keadaannya yang mengeluarkan kandungan-kandungan yang tidak memenuhi aspek kesopanan bahasa, iaitu mengeluarkan kata-kata kesan, lucah, cacian dan makian. Yang Berhormat, itu adalah keadaannya. Dan sebab itu kami mengatakan pada hari ini usul kami mengatakan bahawa tidak ada kawalan. Disebabkan itulah wujudnya pengguna media sosial yang menyalah guna media sosial. Sebab itulah kami rasakan pihak pembangkang pada hari ini seolah-olah bersetuju di meja kerajaan, kerana mereka juga turut menyatakan bahawa pengguna media sosial juga
juga mempengaruhi remaja hilang kesopanan bahasa. Itu adalah yang paling utama. Terus tanpa membuang masa, terus saya menyatakan bahawasanya perwakilan meja kerajaan mewakili saya, iaitu di bawah kata kunci pengaruh negatif yang masih luas. Yang berhormat, kita lihat pada hari ini warga dewan sekalian, seringkali kita telah pun mendengar tadi istilah pempengaruh ataupun influencer dengan izin yang berhormat. Disebabkan tiadanya kawalan yang longgar, wujudlah berpengaruh negatif yang semakin tersebar. Antaranya yang kita boleh lihat seorang selebriti dan juga pempengaruh internet, iaitu Giva AA dengan izin Tuan Yang Bertuah, yang di mana apabila berlakunya isu atau kontroversi, selebriti inilah akan mengeluarkan pendapatnya. Namun pendapat yang dikeluarkan bukanlah daripada aspek yang positif, namun hanya menggunakan kata-kata kesat dan cacian semata-mata. Apakah info positif yang ingin dinyatakan? Sedangkan bagaimana remaja pada hari ini yang merupakan antara pengguna media sosial yang utama melihat keadaan ini sehingga mereka boleh terpengaruh dengan media sosial ini. Sebab itulah wujud meja perwakilan kerajaan. Buktinya iaitu di mana di sebuah sekolah pada tahun lalu, seorang guru menyatakan bahawasanya wujudnya seorang pelajar dan juga beberapa rakannya di dalam kelas menjawab peperiksaan dengan tidak mengikut kesatuan berbahasa yang betul. Yang di mana sepatutnya soalan peperiksaan ini perlu diberikan huraian tentang pandangan mereka bagaimana keadaan masyarakat pada hari ini tidak mengamalkan sikap gotong royong. Namun pelajar ini menjawab, saya tidak reti, saya hanya pandai bermain sahaja, rancak berdosa. Rancak berdosa inilah yang kita pernah dengar dahulu kala. Adanya istilah-istilah rancak berdosa ini daripada seorang individu yang tular di media sosial. Jadi aplikasi inilah yang diterapkan dalam kesopanan, ketidaksopanan remaja. Kerana kita lihat istilah rancak berdosa yang sepatutnya tidak diutarakan kepada guru, tapi dibudayakan dalam aspek pendidikan sendiri. Dan yang keduanya, bagaimana pengaruh yang kita kenali sebagai amanasan dalam kalangan remaja yang diikuti sebanyak 1.2 juta di YouTube dengan izin Tuan Yang Bertuah, yang di mana kandungannya tidak menunjukkan kesopanan bahasa apabila menggunakan bahasa-bahasa kasar dan kotor. Sedangkan pengikut remaja dalam kandungannya adalah dalam kalangan yang tinggi. Sebab itu kalau kita lihat juga bagaimana kandungan ini mempromosikan gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja, dan kita sering dengar masalah gejala sosial yang disebabkan terutamanya daripada kandungan pengaruh media sosial ini, sehingga wujudnya ketidaksopanan bahasa dalam kalangan remaja. Sebab itu kami katakan di meja perwakilan kerajaan, dua kata kunci utama: pengaruh, maafkan kawalan yang masih longgar. Yang keduanya, pengaruh negatif yang masih tersebar luas. Oleh itu kami kira sudah jelas di meja kerajaan bahawa usul pada hari ini untuk terus dicadang. Mohon usul untuk terus diterima Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkhidmatan. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, pihak kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya warga dewan yang saya hormati sekalian. Baiklah, usul kita pada hari ini masih sama, iaitu pengaruh media sosial titik bertinggi remaja hari ini hilang kesantunan berbahasa. Baiklah, pertama, kerana saya amat mudah. Yang pertama, saya akan mengias hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, dan seterusnya akan menegakkan kami di pihak pembangkang pada hari ini. Yang pertama, sebentar tadi di dalam Perdana Menteri ada bangun mengatakan bahawa kami di pihak kerajaan bersetuju dengan pihak kerajaan. Sebenarnya kami tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa dengan mengatakan yang salah itu adalah pengguna media sosial, bukan media sosial. Mengapa kami di pihak pembangkang mengatakan sedemikian? Analoginya begini. Baiklah, pengguna media sosial mempunyai kebijaksanaan atau mempunyai keupayaan dalam memilih pengaruh yang baik ataupun buruk. Baiklah, pengguna media sosial mempunyai terletak pada tangan pengguna media sosial itu sendiri. Jika pengaruh itu baik, maka pengguna sosial perlu menerima dan perlu mengambil iktibar. Tetapi jika sebaliknya pengaruh itu adalah buruk,
pengguna media sosial sepatutnya tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan ataupun tidak mengambil iktibar. Maka di sini yang salahnya adalah pengguna media sosial, bukan media sosial itu sendiri. Mengapa? Media sosial ini adalah satu platform yang bebas untuk kita mengeluarkan pendapat ataupun ciapan itu sendiri. Baiklah, seterusnya. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi bangun mengatakan buktinya iaitu mengatakan Diva AA mengeluarkan pendapat tidak positif. Sekali lagi saya menekankan media sosial merupakan satu platform untuk individu bebas bersuara ataupun bebas mengeluarkan pendapat itu sendiri. Sama juga saya katakan, jika pendapat Diva AA itu adalah tidak positif, mengapa pengguna media sosial harus layan mengambil iktibar daripada itu sendiri? Patutnya pengguna media sosial itu sendiri tahu bahawa jika itu adalah buruk, maka ia perlu dibiarkan dan tidak diindahkan. Itulah peranan sebagai pengguna media sosial itu sendiri. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, walaupun media sosial itu adalah merupakan hak peribadi, namun media sosial itu boleh terbuka dan boleh dilihat oleh semua masyarakat. Sepatutnya individu tersebut perlu memikir sebelum mengeluarkan kata-kata seperti itu, dan banyak yang pengguna media sosial di pelbagai peringkat untuk melihat perkara itu. Mohon penjelasan yang berhormat. Itulah sebab saya tekankan kebijaksanaan dan keupayaan disebabkan oleh tiada kebijaksanaan pengguna sosial dalam mengeluarkan pendapat, maka ini yang terjadi, mereka mengeluarkan pendapat yang tidak positif. Tapi apakah siapa yang salah sebenarnya? Bukanlah media sosial, tetapi pengguna media sosial itu sendiri. Diva AA merupakan seorang pengguna media sosial dan dia adalah seorang pengguna media sosial dan mengeluarkan ciapan di media sosial. Jadi siapa yang salah? Pengguna media sosial itu sendiri dan bukan media sosial. Sudah jelas? Maka selesai pembidasan Timbalan Perdana Menteri, ayo kita beralih kepada Perdana Menteri. Baiklah, yang pertama, kami di pihak perbankan akan membidas konsep di pihak kerajaan. Baiklah, sedar atau tidak, pihak kerajaan pada hari ini tidak menuntut bukti kami di pihak perbankan. Saya bertanya-tanya, apakah tuntutan bukti yang pihak kerajaan ingin pada kami pihak perbankan pada hari ini? Langsung dia ada dan langsung dia dikatakan. Maka sudah jelas asas tidak kukuh, apatah lagi hujah mereka. Dan yang kedua, pihak kerajaan pada hari ini tidak memberi tekanan ataupun sentuhan kepada pengaruh itu sendiri. Apakah pengaruh yang ingin mereka tunjukkan? Apakah pengaruh yang mereka ingin tekankan dalam Dewan Perlibatan kita pada hari ini? Perdana Menteri langsung tidak menjawab persoalan itu sendiri. Baiklah, yang ketiga, Perdana Menteri sebentar tadi di bawah hujah mereka iaitu kawalan media sosial yang masih longgar. Saya ingin katakan, media sosial pada hari ini tidak salah. Yang salahnya adalah pengguna media sosial. Mengapa saya katakan demikian? Begini, menurut portal berita harian Malaysia, Twitter telah mengeluarkan polisi keselamatan, iaitu sekiranya pengguna media sosial mengeluarkan ciapan ataupun komen yang berbaukan kata-kata kesat ataupun tidak sopan, maka ciapan itu boleh dilaporkan kepada pihak Twitter itu sendiri kerana apa telah melanggar polisinya. Namun yang demikian, statistik Sinar Harian menunjukkan remaja pada hari ini sebanyak 28% menunjukkan jika ciapan yang berbau kata-kata kesat ataupun tidak sopan, mereka ini mengambil sebagai pelajaran tapi tidak melaporkan kepada pihak Twitter itu sendiri. Mengapa mereka merasakan itu sebagai satu benda yang menarik untuk kita amalkan dalam kehidupan, walhal kata-kata itu adalah sopan dan tidak kesat. Maka di sini kami boleh katakan bahawa pengaruh media sosial titik bertinggi, remaja hari ini tidak hilang kesantunan berbahasa. Selesai arena pembidasan, baiklah kita beralih kepada kami di pihak perbankan, iaitu melihatkan kepada rasional kami keupayaan pengguna media sosial yang menghilangkan kesantunan berbahasa, iaitu di bawah hujah saya, kebijaksanaan pengguna media sosial dalam memilih pengaruh yang baik atau yang buruk. Baiklah, warga dewan yang dihormati, seiring dengan arus ledakan teknologi pada hari ini, media sosial merupakan tonggak utama dalam mempengaruhi kesantunan berbahasa. Saya ingin tekankan bahawa pengguna media sosial mempunyai kebijaksanaan ataupun keupayaan untuk memilih sendiri pengaruh itu baik ataupun buruk. Sekiranya pengaruh mengeluarkan pengaruh yang buruk, pengguna media sosial seharusnya memikirkan bahawa itu adalah tidak buruk dan itu mengeluar daripada elemen arus kesantunan berbahasa itu sendiri. Maka ia perlu dibiarkan dengan tidak mengambil contoh
Seperti yang Ketua Bangga seperti yang dikatakan Ketua Bangga sebentar tadi, berpengaruh yang Zidin Aziz, Ustaz Adi Adnan memulakan penggunaan yang baik seperti Zidin Aziz memasukkan elemen pantun dan menggunakan bahasa-bahasa Melayu, dan itu kita boleh nampak dapatnya kesantunan berbahasa di mana melalui pengaruh media sosial ini juga kesantunan berbahasa tidak hilang dalam jiwa remaja pada hari ini. Dan seterusnya pengguna media sosial perlu memberikan keupayaan dan perlu memainkan peranan mereka itu sendiri. Mengapa media sosial tidak salah? Yang salah hanyalah maafkan saya, pengguna media sosial yang salah dan media sosial yang tidak salah. Mengapa saya berkata demikian? Mereka mengatakan bukti-bukti bahawa terdapat pengguna media sosial mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan ciapan yang tidak sopan. Tapi pada hari ini ada sahaja bahawa pengguna media sosial mengeluarkan konten-konten ataupun video yang berbau tentang cara-cara untuk menaikkan kesantunan berbahasa. Maka sudah jelas kami tidak bangga pada hari ini melihatkan hujah saya sebentar tadi baik ketidaksanaan pengguna media sosial dalam memilih pengaruh yang baik ataupun buruk dan melihatkan kepada rasional kami, iaitu keupayaan pengguna media sosial yang menghilangkan kesantunan berbahasa. Maka tidak apa yang saya pinta melainkan usul pada hari ini ditolak sisi Dewan. Sekian, mohon terus membangkang. Baik, terima kasih kepada pembangkang sekarang. Saya akan menjemput Mak yang dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam persidangan. Saya titipkan buat semua. Bertindak selaku Menteri Ketiga pada hari ini, saya menyokong gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu pengaruh media sosial titik bertindih remaja hari ini hilang kesantunan bahasa. Baiklah, Tuan Dipertua, pada hari ini gerak kerja saya cukup mudah. Yang pertama, membidas secara konseptual dan individual terhadap perwakilan pembangkang, dan yang kedua, melakukan penegasan hujah kami di pihak kerajaan. Baiklah, Tuan Dipertua, tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya untuk membidas pihak di sebelah sana. Baiklah, kita mulakan dengan bidasan konsep di meja perwakilan pembangkang. Baiklah, Tuan Dipertua, dari bangkitnya Ketua Pembangkang hingga duduknya pembangkang kedua, mereka menyatakan kami tidak memberi tuntutan bukti, tidak menuntut bukti. Namun kami tanya, dari awal kami tanya, di manakah kayu pemisah keadaan hilang yang dibawakan oleh pihak pembangkang pada hari ini? Mereka langsung tidak dapat menunjukkan secara konsep apa pembawakan pembangkang pada hari ini. Berbeza dengan pembawakan kami yang di mana kami katakan remaja hari ini hilang kesantunan bahasa akibat pengaruh media sosial. Kami menunjukkan bahawa hilangnya pada hari ini apabila majoriti pengguna media sosial, iaitu kita tahu majoriti itu ialah remaja yang apabila tidak menguasai kesantunan bahasa, tidak membudayakan kesantunan bahasa. Kerana kita tahu media sosial ini bersifat mendidik, bersifat untuk membudayakan. Namun apabila mempengaruh pada hari ini tidak membudayakan, tidak mendidik masyarakat tentang kesantunan bahasa, tiada kandungan pun yang menitik beratkan kesantunan bahasa, menunjukkan akhirnya implikasinya kepada remaja pada hari ini menunjukkan remaja tidak mampu mengaplikasikan kesantunan bahasa, di mana kita melihat secara majoritinya. Jadi jelas di sini pembawakan pembangkang kami katakan remaja hari ini hilang kesantunan bahasa, kami lihatkan melalui majoriti ketidak holistik penggunaan kesantunan bahasa pada masa kini. Baiklah, Tuan Yang Dipertua, di sini kita dapat ukur melalui pembudayaan kesantunan bahasa yang lemah dan tidak holistik oleh remaja dan kecaknaan remaja tentang kesantunan bahasa yang lemah. Baiklah, Tuan Yang Dipertua, dapat kita lihat pada hari ini pembawa pembangkang amat lemah. Jadi hujah mereka pun sudah pastinya lemah. Baiklah, saya teruskan pula kepada bidasan secara individu.
Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, sebentar tadi pembangkang kedua ada menyampaikan satu hujah di bawah kata kunci kebijaksanaan pengguna media sosial dalam memilih. Mereka menyatakan masih adanya pengaruh media sosial yang mengeluarkan kandungan kesantunan bahasa. Namun kita lihat pada hari ini pembangkang kedua tidak menyatakan pun autoriti bagaimana remaja ini melakukan kesantunan bahasa apabila mereka melihat video itu. Tiada autoriti yang menunjukkan impaknya, respon terhadap apa yang dikeluarkan oleh media sosial. Jadi kami kira hujah mereka sudah lemah kerana mereka tidak dapat tunjukkan bukti, mereka tidak dapat tunjukkan kepada kita respon remaja itu sendiri. Berbanding dengan kami dapat tunjukkan bahawa pada hari ini di TikTok itu sendiri, di media sosial itu sendiri seperti TikTok, ramai remaja yang menghentam seseorang kerana melakukan kesalahan. Mereka menghentam bukan sebarang kata, mereka menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kasar. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak masih lagi untuk menguasai ciri-ciri eksklusif kesantunan bahasa yang hormat. Jadi di sini jelas menunjukkan pembawaan hujah yang kedua mereka sungguh lemah. Baiklah, kita teruskan pula terhadap pembilasan hujah pertama mereka, iaitu tindakan pengguna yang menyalahgunakan media sosial. Yang berhormat, dapat kita lihat pada hari ini pengaruh negatif yang masih ramai lagi di media sosial ini menyebabkan remaja tidak dapat melihat kandungan sebenar media sosial ini bawakan. Jadi apabila di pihak sebelah sana ini menyalahkan pengguna, kita lihat dulu kepada pengaruh yang memberikan kandungan kepada pengguna itu, kerana pengguna mendapatkannya daripada pempengaruh itu tersebut. Jadi kita dapat lihat bila tiadanya pembudayaan kesantunan bahasa oleh pempengaruh, maka tiadanya penguasaan kesantunan bahasa yang dilakukan oleh pengguna, iaitu kita khususkan pada hari ini remaja. Kita dapat lihat ramai pengaruh yang negatif yang tidak menggunakan kesantunan bahasa ini ketika mereka ingin mengeluarkan sesuatu kandungan, sesuatu hasil ciptaan mereka. Di sini jelas menunjukkan pada hari ini pihak pemangkang tidak dapat menunjukkan kepada kita bahawa pengaruh media sosial yang positif untuk mereka katakan remaja hari ini masih ada kesantunan bahasa. Mereka tidak dapat menyatakan autoriti yang jelas di mana keadaan ada lagi itu kesantunan bahasa dalam usul perdebatan pada hari ini. Mereka tidak dapat buktikan kepada kita berbanding dengan pihak pembangkang, berbanding dengan pihak kerajaan. Sebelum itu dipersilakan satu. Yang berhormat, kami mengatakan bahawa salah kehilangan kesantunan bahasa ini adalah berdasarkan pengguna. Kita bukan hendak menilai bahawa kesantunan bahasa ini masih ada atau tidak ada. Baiklah yang berhormat, sebelum pengguna wujud, maafkan saya, pengguna itu wujud, mereka dengan adanya pempengaruh. Jadi kita dapat lihat pada hari ini usul ini ada dua pemegang taruh. Yang pertama adalah pempengaruh dan yang kedua adalah pengguna media sosial itu sendiri. Jadi jika yang di sebelah sana ingin menaikkan satu sahaja pemegang taruh, ini tidak adil kerana kita perlu menilai oleh dua-dua pemegang taruh ini sendiri. Nampak di pihak sebelah sana tidak dapat memahami konsep yang dibawakan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Baiklah, saya teruskan pergasan hujah kami di perwakilan kerajaan. Baiklah, hujah pertama kami di bawah kata kunci kawalan media sosial yang masih longgar. Di sini kami buktikan bahawa media sosial merupakan platform yang luas, platform yang mudah diakses untuk membudayakan dan mendidik masyarakat tentang kesantunan bahasa. Namun pada hari ini kita lihat penggunaan tersebut tidak dapat digunakan sebaik mungkin. Mereka tidak dapat membudayakan kesantunan bahasa ini, menyebabkan keadaan kilang itu wujud dalam kalangan remaja secara majoriti. Nampakkan bukti yang dapat ditunjukkan pengguna-pengguna media sosial, contohnya di aplikasi TikTok, menggunakan kata-kata kesan menunjukkan ciri-ciri utama kesantunan bahasa, iaitu ungkapan bertata susila tidak dapat dipenuhi oleh remaja ini sendiri. Baiklah, seterusnya di hujah kedua kami menyatakan pengaruh negatif yang masih meluas. Di sini usul di sini menunjukkan dua pemegang taruh, iaitu pengaruh media sosial dan pengguna media sosial. Jadi ini sangat adil untuk kita bawakan dua pemegang
sosial pada hari ini dilihat dikelompongi oleh pempengaruh yang negatif yang menyebabkan kebudayaan, kesantunan bahasa tidak dapat dikuasai oleh pengguna media sosial iaitu remaja. Jadi di sini dapat kita lihat pembawakan kerajaan lebih jelas berbanding perwakilan pembangkang. Jadi usul kita pada hari ini wajar diterima atas rasional latar melihat kepada pengaruh media sosial yang bersifat tidak membudayakan dan mendidik kesantunan bahasa kepada remaja. Oleh itu tiada apa yang saya minta. Saya mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Menteri Ketiga Sembilan dan sekarang saya akan menjemput pembangkang ketiga untuk memberikan hormat dan Kebenaran itu memang menyakitkan, namun saya tidak sanggup untuk melihat dewan ini berada di dalam kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekalung hargaan saya hedahkan kepada Yang di-Ketua, barisan perwakilan kerajaan, barisan perwakilan pembangkang dan seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, saya selaku pembangkang ketiga dengan usul yang masih sama, iaitu pengaruh media sosial titik bertindih remaja hari ini hilang kesantunan berbahasa. Baiklah, saya selaku pembangkang ketiga akan melakukan dua gerak kerja utama. Yang pertama, saya akan menindas segala konsep-konsep dan hujah-hujah daripada pihak perwakilan kerajaan dan seterusnya menegakkan kembali hujah-hujah daripada pihak pembangkang yang telah dimanipulasikan oleh pihak perwakilan kerajaan. Hadirin sekalian. Baiklah, mari kita lihat satu persatu definisi yang diberikan oleh pihak perwakilan kerajaan. Mereka langsung tidak menekankan pengaruh media sosial. Lalu apabila kami mengatakan bahawa kami di pihak pembangkang ingin menskopkan bahawa pengaruh media sosial ini adalah mereka yang adalah pengguna media sosial sendiri, dan mereka membangkang kami katanya bahawa pengguna tersebut merupakan pengaruh media sosial kerana pengaruh merupakan pengguna media sosial. Tetapi Perdana Menteri mereka langsung tidak menyentuh dan tidak menskopkan pengaruh media sosial ini yang sebenarnya. Itu merupakan salah satu kekilafan yang dilakukan oleh pihak perwakilan kerajaan. Hadirin sekalian, seterusnya mari kita lihat konsep mereka kepada remaja. Saya tidak ada masalah dengan remaja kerana kita sudah tahu bahawa remaja ini mereka yang berumur daripada 15 tahun sehingga ke 23 tahun begitu. Jadi apa yang di sini yang kami ingin katakan bahawa sebenarnya di pihak perwakilan pembangkang kami tidak mengkonsepkan hilang, tapi kami mengkonsepkan pengaruh media sosial. Silakan. Namun begitu yang berhormat, dari definisi kami sebentar tadi, kami nyatakan remaja ini kami skop di umur 10 hingga 19 tahun. Mohon cakna yang berhormat. Maafkan kesesaran saya. Baiklah, 10 hingga 19 tahun. Okey. Baik, tidak mengapa. Okey, jikalau baik ya. Jikalau pihak kerajaan sedar bahawa kami di pihak pembangkang langsung tidak menskopkan hilang, kami mengatakan bahawa pengguna media sosial itu sendiri yang menyebabkan remaja pada hari ini hilang kesantunan berbahasa. Daripada awal sehingga akhir dari pihak perwakilan pembangkang, kami mengatakan bahawa pengguna media sosial itu sendiri yang menyalahgunakan media sosial sehingga menyebabkan remaja pada hari ini hilang kesantunan berbahasa. Kita kena cakna ya, performan. Baiklah, kita melihat kepada hujah-hujah yang diberikan oleh perwakilan kerajaan. Pada sila tadi, pihak perwakilan kerajaan memberikan lambakan bukti yang tidak menunjukkan remaja. Mereka hanya memberikan jiwa, AA, amanah sahan dan sebagainya. Dan mereka dah menyebutkan bahawa remaja merupakan mereka yang berumur daripada 10 hingga 19 tahun. Jadi adakah pempengaruh yang berumur lebih 19 tahun itu layak untuk kita masukkan ke dalam usaha kita pada hari ini? Walhal pihak kerajaan sendiri telah masukkan remaja daripada umur 10 hingga 19 tahun. Itu bukan silakan. Kerana kami telah katakan bahawa media sosial itu digunakan di berbagai peringkat usia. Namun pengaruh itu adalah terhadap remaja. Mohon lebih cakna seperti ini. Tadi Menteri yang ketiga telah mengatakan bahawa di dalam usul ini mempunyai dua pengaruh, dua pemegang taruh, iaitu
pempengaruh dan juga pengguna. Jadi maknanya pihak kerajaan sendiri telah meletakkan diri mereka di dalam jerat mereka sendiri. Oleh itu, sekarang mereka tidak kenal langsung akan usaha kita pada hari ini. Baiklah, mari kita lihat lagi apakah kekhilafan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Baiklah, kontrak tadi mereka mengatakan bahawa terdapat pelajar yang mencaci penggubal sijil pelajaran Malaysia. Adakah ia ada kena mengena dengan pengaruh media sosial itu sendiri? Adakah dia mencaci penggubal soalan sijil keperasaan Malaysia, sijil pelajaran Malaysia merupakan pengaruh daripada media sosial? Mereka langsung tidak mengatakan itu. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa hujah-hujah daripada pihak kerajaan sendiri yang lemah. Baiklah, seterusnya kita boleh lihat lagi apakah kekhilafan yang telah mereka lakukan. Sebentar tadi Perdana Menteri tidak mesebutkan apa sebenarnya pengaruh media sosial. Namun apabila bangkitnya Menteri kedua mengatakan bahawa pengaruh media sosial ini diskupkan kepada pengguna media sosial dan pempengaruh. Jadi di sini kita dapat melihat dua nakoda di dalam satu kapal yang menunjukkan mereka langsung dekat serasi, dan ini menunjukkan mereka tidak kukuh di dalam hujah mereka sendiri yang hormat. Baiklah, sekarang saya akan menegakkan hujah-hujah daripada pihak perwakilan pembangkang. Sebentar tadi, bangunnya pembangkang kedua mengatakan bahawa kebijaksanaan pengguna dalam memilih sama ada pengaruh negatif ataupun pengaruh positif yang perlu diterapkan di dalam kehidupan seharian. Jadi, salah pengguna itu sendiri yang tidak cakna, yang tidak tahu akan perkara yang baik dan buruk, sehingga menyebabkan hilangnya kesatuan berbangsa. Seterusnya, bangkitnya Ketua Pembangkang mengatakan pengguna media sosial yang menyalahgunakan media sosial. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pengguna media sosial yang menyebabkan remaja hari ini hilang kesatuan berbangsa berdasarkan rancangan kami keupayaan pengguna media sosial yang menghilangkan kesatuan berbangsa. Sekian sahaja daripada saya, mohon untuk terus membangkang.